Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali syukur alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi pada pagi ini bersama dengan rakan-rakan yang sentiasa mengikuti perkembangan Lembaga Zakat Negeri Kedah, seperti mana yang saya selalu janjikan kepada semua rakan-rakan bahawa kita akan jadikan medium Lembaga Zakat Kedah melalui page rasmi kita untuk kita bincang sekurang-kurangnya seminggu sekali mengenai dengan isu-isu yang berlegar di sekeliling kita yang kita tidak dapat lari dan elak dari segi manfaat dan ancaman yang sedang dan bakal kita hadapi dan apa kesan sekiranya alam sekitar kita tidak peduli dan sebagainya. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk merakamkan panggaan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sentiasa mengikuti perkembangan kita dan seperti mana yang selalu saya sebut bahawa saya amat berterima kasih kepada mereka yang sentiasa memberi maklum balas dan maklumat segera kepada kita lebih-lebih lagi dalam perkembangan maklumat mengenai dengan asnaf berada di mana-mana di sekitar anda yang memerlukan bantuan. Di aplikasi Zakat Ontas dalam tu ada jom lapor asnaf, laporkan segera kepada kita. Saudari sekalian, pagi ini kita nak terus lagi berbincang mengenai dengan satu topik yang besar yang melekat dengan diri keluarga dan masyarakat kepada ketua-ketua jabatan dengan agensi di pelbagai pimpinan lapisan. Sebelum saya menjemput tetamu kita, saya nak maklum balas daripada rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita pada pagi ini, tidak kira di mana anda berada. Tolong maklumkan kepada saya anda berada di mana dan adakah suara saya boleh didengari dengan jelas. Sekali lagi saya sembang seorang, tetamu kita doktor sembang seorang, tuan-tuan pakat tak dengar apa. Jadi tolong maklum kat saya di mana anda berada. Terima kasih Ustaz Mustaqim, Kulim clear. Tolong bagi tahu kepada kita di mana anda berada dan insya-Allah saya akan menjemput tetamu kita. Jitra clear, terima kasih Ehsan. Dan siapa lagi tolong bagi maklum balas kepada saya mengenai dengan Ramli. Waalaikumsalam Cik Ramli, di mana anda berada? Cik Khadijah Syafi'i Langkawi clear, terima kasih Khadijah. Sarawak clear, terima kasih. Kalau dari Al-Ustaz clear, Sarawak clear, kira Melaka, Negeri Sembilan, Johor, kita kira clear lah duduk tengah tu. Terima kasih semua. Aziz Rizal Shah Changlun clear, terima kasih. Baik, di mana lagi anda berada? Aziz Rizal, terima kasih sahabat. Halo Ustaz clear. Baik, saudari sekalian, pagi ini Lembaga Zakat Negeri Kedah mengundang seorang tetamu yang cuba untuk kita kongsi satu topik yang bagi saya yang saya sebut tadi dekat dengan kita mengenai dengan data dan manusia tidak boleh lari daripada data. Manusia kena bercakap hari-hari, kalau tak ada data gelonglah kawan tu. Kalau nak jadi orang politik tak ada data dia tak akan berjaya bercakap, merancang, memimpin. Kalau dia ketua jabatan pun sama. Kalau kita sebagai seorang pengguna pun sama. Kalau kita tidak ada data, kita akan kaku di dalam rumah dan sebagainya. Jadi saudari sekalian, pagi ini kita menjemput yang berbahagia seorang pakar kita, teknologis profesional, yang berbahagia Dr. Asmawi Fazilah bin Muhammad Arifin, Naib Presiden Kanan Bahagian Perkhidmatan Responsif Keselamatan Cyber. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Tuan Syekh. Khabar Doktor? Alhamdulillah, syukur semuanya okey.
Alhamdulillah. Doktor, bagi pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah dan rakan-rakan yang sentiasa menghidupkan pej rasmi Lembaga Zakat ni, mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada doktor yang sudi menerima jemputan untuk kita kongsi maklumat dengan kawan-kawan pagi ni, doktor, secara sembang-sembang santai, doktor. Ya, yalah. Doktor, perkenalkan diri sikit, doktor. Ada orang tanya daripada polis tu yang saya tanya tadi, doktor dari mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Tuan Syed, Lembaga Zakat Negeri Kedah dan juga para penonton dan juga pendengar. Saya Aswami Arifin. Nama singkat lah. Kalau nama panjang tu panjang sangat, susah nak ingat. So saya Aswami Arifin. Kalau nak ikutkan, saya punya ayah daripada Terengganu. Dan mak saya daripada Perak, so saya ambil daripada ayah lah, saya daripada Terengganu lah. Tapi saya dah lama menetap di apa ni, Petaling Jaya, dan sekarang ni saya dah settle down lah, orang kata dah settle down dekat Putrajaya lah. Dan sekarang ni saya berkhidmat, daripada awal saya dah berkhidmat dengan Cyber Security Malaysia ni dah more than about 20 years lah, daripada awal tahun 2000. So apa ni, dari segi kesempatan siber ni, sejak kita dapat jaringan internet, kalau zaman dulu, kalau apa ni Tuan Syekh masih ingat, jaring kan, kalau internet connection ni jaring. So daripada situ kita apa ni dapati ada jangkitan virus lah. Bukan saja sekarang ni kita dalam masa pandemik COVID-19 ni ada virus COVID-19, tapi virus komputer pun dah ada. Lebih awal lagi, doktor. Lebih awal lagi, 1997 dia telah menyerang prasarana kita, menyerang kita punya komputer ni, dan dia curi segala maklumat lah. So inilah sedikit sebanyak latar belakang saya, dan saya serah pada Tuan Syekh lah kita punya sesi ni. Terima kasih doktor. Dia gini, doktor, saya selalu minta rakan-rakan yang bersama dengan kita ni, doktor, perkenal diri, sebab untungnya Nabi SAW sebut ni, rugilah kita bercakap sampai sejam, tiba-tiba habis tutup lagi, dia kata Doktor Suami dari mana-mana, tak tahu Perak kan boleh, jadi rugi. Lepas benda ni kalau jumpa, insya-Allah kita dapat kenal, doktor. InsyaAllah. Doktor, kami Lembaga Zakat letakkan satu tajuk yang kita nak bincang pagi ni mengenai dengan peranan Big Data dalam membangunkan apa sajalah potensi diri, organisasi, negara dan sebagainya. Sebagai orang marahim ke bawah ni, doktor, kita boleh sebut sikit apa yang dimaksud dengan Big Data ni, doktor? Okey, terima kasih Tuan Syekh untuk soalan yang pertama ni. Saya akan cuba memberikan pencerahan lah kepada para penonton ni. Kita ni tak nak kita dalam dunia digital sekarang ni. So apa-apa kita nak buat dari segi personal dan juga profesional, kita menggunakan teknologi. Bila saya dipanggil untuk menjadi tetamu untuk sesi hari ini, memang saya orang kata agak terkejut dan surprise. Tapi saya terkejut yang suka lah. Dalam domain apa ni keislaman, dah orang putih kata dah embrace teknologi. So saya memang terpanggil hari ini untuk berkongsi tentang maklumat. Dah hujung-hujung orang kata apa ni umur dan sebagainya, kita kena give back to the community lah. So memang kerajaan telah mengeluarkan apa ni banyak polisi, sebab tajuk hari ini adalah berkisar tentang apa kita nak buat. Kita mesti ada polisi supaya polisi tu boleh menggerakkan kita punya apa ni operasi. Orang putih kata implementation tu. Kadang-kadang polisi tu dia tersangkut dekat situ je. Polisi tu memang baik. Semua berfikir berdasarkan polisi ini adalah yang terbaik, tapi dari segi implementation tu saya nampak ada kekangan dan memerlukan
orang kata effort yang besar. So saya tengok dengan adanya zakat on touch tu, dari segi polisi tu dah ada dan juga dari segi implementation ya. So berbalik kepada dunia digital ni, memang dia orang kata kita kena menggunakannya. Kita kena embrace supaya kita punya perjalanan hidup dari segi personal dan juga profesional semakin efisien. Kalau zaman-zaman saya dulu nak bayar bil elektrik dan sebagainya, kena pergi ke pejabat pos, ya. So pergi ke pejabat pos kena beratur dan sebagainya. So saya nak bagi dekat penonton ni, dia sebab kalau kita nak go dengan teknikal, saya boleh menjawab orang teknikal kalau ada persoalan nanti, tapi saya cuba nak ambil secara orang kata general, secara umum, ikut latar belakang saya cuba nak bagi analogi lah dekat situ. So bila kita pergi dekat apa ni bank, kita kena beratur dulu, kalau ingat lah kita kena beratur, tapi sekarang ni semuanya senang. So dalam masa saya tengok pandemik COVID-19 ni memanglah satu permasalahan yang besar, tapi dari segi orang putih kata two side of a coin lah. Dia ada yang buruk, ada yang baik. Yang baiknya perjalanan ataupun adoption of digital ni orang kata berlangsung dengan lebih agresif lagi. That means kita dah bekerja daripada rumah, kita kena menggunakan aplikasi, macam contohnya Tuan Syed cakap tentang aplikasi apa ni Zot tu kan. Kita boleh mencari para asnaf dan sebagainya menggunakan teknologi. Teknologi itu sangat apa ni membantu. So pihak kerajaan yang amat berhormat Perdana Menteri telah melancarkan My Digital Blueprint. Kalau ada masa boleh baca dekat situ. So My Digital Blueprint ni dia memang apa ni menyuruh ataupun dari segi polisi sangat-sangat orang kata menyuruh rakyat ataupun kita sekalian ni supaya lebih ke arah kepada digital. Kerana daripada digital ni dari segi ekonomi, dari segi fiskal dan sebagainya akan bertambah baik. Memang akan bertambah baik dekat situ. Dan salah satu apa ni domain yang sangat apa ni penting adalah big data. Sebab orang putih kata kan, data is the new oil. Macam Tuan Syekh kata, macam kita kena ada ilmu, kita kena ada data. Daripada data, raw data tu, kita proseskan dia menjadi apa ni information. So daripada information tu, dia menjadi ilmu kepada kita dan kita dapat orang kata implement ilmu kita, dapat menyampaikan dan sebagainya. So big data ni memang ada dalam salah satu blueprint yang panggil 4IR. Sebab kita bergerak daripada fasa pertama, fasa 2, fasa ketiga, fasa keempat. Yang pertama tu kita menggunakan teknologi steam. Kalau ingatlah zaman-zaman dulu, kalau kereta api itu, sekarang ni kereta api memanglah elektrik. Tapi dulu menggunakan steam. Dan dia bergerak kepada elektrik, pada elektronik, komputer dan sebagainya. Dan kita telah sampai kepada fasa yang 4IR ni menggunakan big data, AI, machine learning, robot dan sebagainya. So berbalik pada big data tu memang ada polisi di pihak kerajaan persekutuan dan saya rasa sama je dekat kerajaan negeri, di mana dekat apa ni level organisation seperti lembaga zakat ni memang dah orang kata dah merancang, dah ada polisi dia. So bila dah ada polisi tu, bila dah implementation, and then daripada big data tu kita mendapat maklumat. Big data ni untuk penonton yang mungkin kurang teknikal, dia macam pelombongan biji. Dia data mining. Kalau orang putih cakap data mining, ataupun kalau zaman dulu kita nak cari apa ni emas, nak cari biji timah dan sebagainya. So kita melombong dan kita mendapat apa ni hasilnya, contohnya biji timah ataupun emas. Dia punya analogi. Tapi dengan data ni, data yang banyak yang berada dekat sekeliling kita, data dari segi individu, data dari segi komuniti, data dari segi negara, kalau kita ambil collection data tu dan bila kita buat data mining, keyword dia data mining dekat sini, kita boleh menengok dari segi hasilnya. Sebab tu dalam kerangka big data ni, dia akan membuat data collection. That means kita ambil data collection yang raw
Dan daripada situ akan ada pemprosesan. Bila ada pemprosesan dan kita dapat apa yang kita boleh lihat daripada situ. So contohnya kita kalau menggunakan artificial intelligence yang mana semua ni dah ada dalam FOH-IR. In fact hari ni Menteri EPU dan Menteri MOSTI iaitu YB KJ akan melancarkan orang kata dokumentasi untuk FOH-IR. So dalam tu dia menceritakan tentang big data dan sebagainya, dan Lembaga Zakat Negeri Kedah ni dah buat dah. So Allahu Akbar. dah nampak, benda ni kita nampak dengan mata kita, dah being implemented. Bukan saja dekat level dokumen ataupun level polisi, tapi kita nampak penghasilannya, dan dari situ kita boleh buat postmortem dan sebagainya untuk kita memperbaiki daripada apa yang sedia ada. So big data ni dengan kita membuat data collection menggunakan statistik, menggunakan juga artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan, dan dari situ kita boleh membuat machine learning. Contohnya saya ambil clustering. So dari segi clustering berbalik kepada ZOT ni, zakat on touch, berkaitan kalau ada algoritma clustering ni, kita boleh tengok para hasnaf ke dan sebagainya, siapa yang memerlukan zakat dekat situ. So saya dah tengok dah, saya tak dapat dokumen yang detail, tapi saya tengok dari segi aplikasinya, kita boleh tengok lokasi dan sebagainya, siapa yang menderma, siapa yang memberi zakat, siapa yang menerima dekat situ. So keyword dia sekarang ni adalah efficiency. That means penggunaan big data tu kita boleh nampak penghasilan, dan daripada penghasilan tu kita boleh buat pelbagai lagi orang kata penggunaan algoritma. Daripada clustering tadi kita boleh tengok kat mana yang memerlukan kita punya pertolongan dan sebagainya. Dan daripada situ juga kita boleh membuat machine learning di mana kita boleh classifykan lagi. Contoh mungkin para asnaf ni dia ada level dia, para pemberi zakat dia ada level ni, kita boleh membuat classification, dan kalau ada keperluan kita boleh membuat deep learning dekat situ. Contohnya kalau kita ada data yang bersesuaian, kita membuat kejuruteraan data, kita orang kata masaskan data tu, kita tengok macam mana, kita ambil data tu, kita letak dalam formula matematik, daripada situ kita boleh tengok dekat mana diperlukan, dan kita boleh classifykan lagi, kita boleh mengkategorikan lagi dekat situ. Contohnya kategori mana yang sangat-sangat memerlukan dan sebagainya. So sekarang ni kita tengok ada trending bendera bendera putih dan sebagainya. Sebab Tan Syed cakap pasal politik sikit, saya cuba tak nak masuk dekat sebab pegawai kerajaan. Tapi saya tengok kalau menggunakan big data ni, memang kita boleh spot on lah. Memang kita boleh cari dekat mana bantuan tu terus sampai kepada yang memerlukan. So berbalik pada data, big data ni adalah sangat penting. Saya sangat berbangga dan saya sangat gembira bila saya tengok zakat on touch ni dahlah kita menggunakan teknologi, dan teknologi ni kita letakkan di dalam domain keislaman. Kita kan seorang Muslim, so memang kita dapat dua pahala lah. Saya tak pandai ni Tuan Syekh tentang agama ni. Saya nak belajar pada Tuan Syekh, tapi saya tengok kalau dua domain ni tentang keislaman dan juga tentang teknologi digabungkan, dan kita memang dapat orang kata value daripada kita punya effort tu sangat-sangat baiklah. Inilah saya nak jawab dengan Tuan Syekh soalan pertama tadi tentang big data dan apakah dia punya makna big data di sebalik tu. Ya. Baik, Doktor, terima kasih Doktor. Saya terharu bila Doktor dah explore zakat on touch. Sebenarnya Doktor, zakat on touch ni kita bangun kerana kita nak menjawab tomahan, dan ada tomahan, ada yang bentuk persepsi. Sebagai contoh, kalau dia orang Kedah, duduk di Kuala Lumpur tak pernah balik, dia mai daripada daerah Sikh, dia duduk komen kita orang kampung dia miskin.
So kita boleh tunjuk walaupun dia duduk di Kuala Lumpur, doktor. So dia boleh cari siapa orang kampung dia miskin, lapor kepada kita, dan dia juga boleh melihat siapa yang sedang menerima bantuan orang kampung dia. Walaupun dia duduk di Kuala Lumpur, dia boleh jawab, orang kampung ada 30 orang sekarang. Yeah. Jadi bagi saya, data ini tolong jawab bagi pihak lembaga zakat secara real time. Yep. Doktor, sebelum saya nak masuk 2-3 benda sebelum saya lupa, saya juga nak bagi info sikit kat doktor, kita kongsi pagi ni doktor. Kita juga sedang, bila saya ada explore beberapa aplikasi dan data informasi daripada Asnaf, sebab di bawah zakat ni ada pelbagai skim. Fakir miskin, mualaf, usahawan, orang sakit, kesihatan, perlindungan dan sebagainya. Kesemua ni doktor, saya rasalah dengan 8 asnaf ni, saya amat memerlukan satu sistem untuk sokongan, untuk senang kita buat keputusan cepat dan tepat. Sebab itulah doktor, dalam zakat untas ni kita bangun kepada konsep. Asas kepada pertama sekali adalah ketulusan, ketepatan, kecepatan, real time. So makna dia yang kita sedang bangunlah doktor ialah Kedah Smart Masjid. Ini info untuk doktor. Sepatutnya kita lancar ujung bulan Jun, tapi dah pandemik. Setiap minggu Tok Imam selepas selesai baca khutbah, dia boleh iklan anak jemaah dia hari ni ada berapa orang kampung kita tak mai solat Jumaat. Dan saya juga doktor, saya tercabar bila saya kutip zakat fitrah. Sepatutnya malam raya, besok sebelum khutbah raya, saya dah boleh isytihar dah kepada orang ramai di negeri Kedah, berapa orang Islam yang sedang bernyawa atas bumi Kedah. Sebab asas kita adalah zakat fitrah. Orang yang bernyawa tak kira kecil, tua muda, mesti kena bayar zakat fitrah. Ya, betul. Data ni saya belum dapat doktor, tapi saya sedang ke arah itu. Bermakna saya boleh habaq orang Kedah ada berapa orang bayar. Baik doktor, bila bercakap tentang data ni, saya teringat banyak sekarang ni beberapa agensi kadang-kadang sampai dapat buat duit kerana wujud syarikat kerana cari data. Jadi orang buat game lagi doktor. Buat satu festival, masuk main gate, isi borang dapat point, pergi gate kedua dapat point. Kita tak sedang, maklumat kita sedang kita dedah kepada pihak yang mencari maklumat. Isunya sekarang doktor, sejauh mana keselamatan maklumat kita. Saya nak berbalik kerana kita tak tahu orang telefon main. Ni nama Cik Zakaria ke? Dia dapat mana maklumat kita? Betul tak? Wahai dia menjaga benda halus yang tak berkena kepentingan dengan kita pun. Dari segi keselamatan doktor, kita pakat duk lawan nak isi Facebook, kita bubuh kita punya data. Nak akaun bank, kita bubuh. MySejahtera, orang boleh detect kita ada di mana. Dari segi keselamatan doktor. Okey, terima kasih Tuan Syed. Saya rasa soalan yang baik sangatlah. Yang nombor dua ni pun tentang keselamatan cyber. Memang saya punya background lah keselamatan cyber. So saya mengambil kesempatan ni, saya nak cuba memperkenalkan kepada penonton yang kita ada Cyber Security Malaysia. So dia start daripada kita panggil Malaysian CERT lah. Malaysia Computer Emergency Response Team yang telah orang kata establishkan pada tahun 1997. Pada masa tu Tun Mahathir yang mewawarkan tentang MSc dan sebagainya, mempopulari tentang teknologi pada zaman tu. Dan pada zaman tu adanya jaring internet connection yang pertama dekat Malaysia ni, sebelum kita ada dengan Unify dan sebagainya, tapi dah terkubur sebab mungkin polisi ataupun bisnes dekat situ. So ada juga sekarang ni provider yang lain. So berbalik kepada 1997 tu, kita ada jangkitan pertama macam COVID.
COVID-19 ni kita ada jangkitan pertama dekat komputer. Bila masyarakat mendapat perawatan, dia mendapat internet connection melalui jaring ni, dan bila dia surfing guna browser ni, dia akan diinfekkan dengan virus yang ketika itu dipanggil NIMDA. NIMDA ni dia terbalikkan kepada admin, macam sistem admin, dia untuk kebaikan, dia configurekan macam Zakat On Touch ni mesti ada server dan sebagainya. Dia selenggara server dengan baik. Tapi ada juga attacker, penjenayah cyber ni, dia terbalikkan ideologi dia, terbalikkan polisi dia, terbalikkan prinsip dia, filosofikal dia dan sebagainya. Dia nak mengambil kesempatan. So sebab tu tertubuhnya MyCert, dan pada waktu itu bajet being given daripada kerajaan persekutuan, dan daripada situ kita tukar nama. Bila masa tu cuma kita bagi antidot macam vaksin lah. Sekarang ni kita bagi antidot. Kalau ada jangkitan, kita dah ada antidot. Dan bila tengok keselamatan cyber ni semakin membesar, maka Tan Sri, kalau ingat Tan Sri Arwah Jamaluddin Jarjis, masa tu dia Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Masa tu Cyber Security Malaysia melaporkan kepada menteri ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Dia kata tukar nama supaya orang lebih senang nak ingat Cyber Security Malaysia. So bila dah ditukar nama, dan sekarang ni kita melapor kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia. KKMM. Dengan KKMM dia punya menteri YB Datuk Saifuddin lah. So dekat sini makin bertambahnya perkhidmatan yang ada dekat Cyber Security Malaysia. Contohnya forensik digital. Forensik digital ni memang latar belakang saya, PhD saya pun dalam forensik digital. Kita membantu semua pihak berkuasa, terutamanya polis. Kalau ada scam ke, kalau ada jenayah yang biasa, pembunuhan pun, kalau macam bila polis nak buat siasatan, dia akan tengok handphone. So handphone ni bagi kat Cyber Security Malaysia, kita pun membuat analisa dekat situ. So ada pelbagai insiden yang tidak baik. Saya tak nak menakutkan para penonton. Kita kena gunakan teknologi. Tapi kita buat apa pun, kalau ada kebaikan, mesti ada keburukan dekat situ. Dengan adanya Cyber Security Malaysia, kerajaan menubuhkan Cyber Security Malaysia untuk membantu rakyat, untuk membantu organisasi dan kementerian dan sebagainya. Contohnya saya nak share lah dengan Tuan Syed dan para penonton. Ada satu kaji selidik oleh ITU, International Telecommunication Union dekat Geneva. So dia membuat soalan survey. Dia tanya itu apa dah buat dan sebagainya. Dia tanya semua negara, dan alhamdulillah kita di tempat yang kelima, top 10 dalam seluruh negara satu dunia. That means Cyber Security Malaysia dengan adanya polisi, sebab tajuk kita ni polisi. Saya nak terangkan dengan adanya tajuk polisi, dengan adanya tajuk tentang teknikal dan sebagainya, kita memang top 10 lah in the world dalam membantu ataupun dalam orang kata membuat inisiatif mengekang tentang jenayah cyber ni. So dengan adanya pelbagai perkhidmatan, saya nak bagi tahu penonton, kita ada perkhidmatan Cyber 999. Kalau ada senang nak ingat Cyber 99. Kalau nak hantar kalau ada insiden dan sebagainya, cuma email je, cyber999@cybersecurity.my. Kalau kena jangkitan virus, kalau kena parcel scam, kalau kena scam yang Tuan Syed cakap tadi, kalau ada call, dia hantar melalui email dekat Cyber Security Malaysia, dan kita membuat laporan polis, dan polis akan bekerjasama dengan Cyber Security Malaysia. Cyber Security Malaysia kita tidak ada kuasa. Kita cuma fokus pada teknikal je. Kita technical specialist agency. So dalam kita tengok kita embrace ataupun kita ambil teknologi adoption tentang
digital dan sebagainya, kita tengok dari kes-kes penipuan, fraud, kes-kes penipuan kepada individu mangsa. Contohnya kita ambil scam, love scam. Kalau macam individual, perseorangan yang mungkin dia bujang dan sebagainya secara umum, dia keseorangan. So adalah pihak-pihak yang tertentu yang akan contact. Sebab tu dekat Facebook ni saya sarankanlah jangan terlalu berkongsi terlalu banyak maklumat peribadi. Orang putih kata idiom dia oversharing is careless. Tapi kita kena share sikit-sikit macam sekarang ni kita punya sesi dan sebagainya secara profesional ataupun benda-benda yang orang kata orang luar sepatut tahu. Ada juga kes-kes dia kata dia nak keluar, dia nak pergi beraya kat mana, tinggal rumah, and then daripada Facebook ni, sebab bila orang ada Facebook dia nak friends sampai beribu kan. So dalam beribuan tu dia tidak tahu identiti sebenar di sebalik teknologi tu. Bila kita register for Facebook ni, kita register some kind of data ataupun information, tapi identiti sebenarnya tidak ada. So penjenayah cyber ni dia pelbagai latar belakang, dia tengok dari segi psikologi, dia tengok dia punya sasaran dia kata macam ni, dia perseorangan, dia tak ada keluarga tapi dia bekerja dekat syarikat kerajaan ke atau swasta, memang dia ada duit. So bila ada duit ni dia bermain dari segi psikologi yang love scam ni lah. Sebab ni yang banyak touch base dengan para individual. So dia akan orang kata membuat engagement dengan perseorangan tu sampai perseorangan tu mungkin jatuh cinta dan dia cakap dia hantar parcel dan parcel tu tak sampai dan dia kena bayar something. So ada yang bayar sampai puluhan ribu, ratusan ribu dan sebagainya. Itu adalah pasal cinta, doktor. Ya, pasal cinta. Tapi memang tak ada cinta pun Tuan Syekh. Memang dia bila kita tangkap orang di sebalik tu, dia letak dekat Facebook tu muka handsome dan sebagainya. Ini betul-betul, doktor, ini betul-betul buta lah. No? Buta. So kena ada kena ada awareness. So kalau nak tengok awareness cyber security Malaysia, kita ada membuat pautan cyber safe, cyber safety for everyone kan. So kat situ kita boleh tengok dan insyaAllah kita akan bekerja dengan Finas, kita akan buat macam telemovie, bukan telemovie cinta Tuan Syekh, telemovie tentang macam mana nak buat investigation tentang scam-scam ataupun insiden. So kita ada berbalik tadi, kita ada cyber 999 tadi, kalau para penonton sedang mara ke apa boleh membuat laporan dan kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa. Sebagai contoh adalah polis untuk membuat investigation. So dekat situ ada juga dia pergi ke level yang technical. Contohnya kalau macam big data kan, saya ada membuat reporter ada menghubungi saya tentang MySejahtera. Tadi Tuan Syed sebut MySejahtera dan sebagainya, aplikasi-aplikasi yang ada. Memang kategori penjenayah cyber ni dari dia sasar tadi individu, dia pergi pula kepada syarikat. Syarikat kalau macam para nonton Tuan Syed pernah dengar ransomware, WannaCry, dia dia pergi encryptkan kita punya hard disk sampai kita tak boleh nak buka dah. So dengan big data ni ada juga kategori dia panggil espionage, pengintipan. That means kalau kita tidak ada security ataupun keselamatan tu, kita tak configure. Saya harap kat sini ada sysadmin ni boleh dapat sedikit pencerahan di mana dia kena membuat configuration dekat server tu, pelayan-pelayan tu tentang keselamatan cyber. Contohnya version tu kita membuat tampalan. Kalau macam version yang lama. So ni sedikit technical. Bila ada peluang, orang putih kata opportunity, penjenayah cyber ni akan membuat serangan. So saya harap Zakat On Touch ni ada
selain daripada teknikal tentang operasi, ada juga teknikal tentang keselamatan cyber, di mana big data sistem ataupun sistem-sistem apa, dashboard, website dan sebagainya. Selain daripada kita lihat dari segi operasi, teknikal operasi, configuration, kita juga kena membuat polisi. Kalau Tuan Syed boleh buat polisi, that means kena ada, kita orang kata bukan memaksa lah, that means kita kena patuh melalui polisi tu, segala benda berkaitan dengan keselamatan cyber telah dibuat supaya tidak ada peluang untuk penjenayah cyber ni untuk menceroboh big data ni. Bila dia menceroboh, kan dapat tahu tentang, kita panggil maklumat PII, Personal Identifier Information. So dekat situ memang banyak dah cases tentang insiden di mana alamat rumah, kita punya nombor telefon, dan sebagainya. Sebab tu kita dengar ketirisan data ni, kita dapat panggilan telefon. Tuan Syed kata, Tuan Syed terima tadi kan, mungkin panggilan telefon, dia kata yang ni dia panggil scam parcel lah. Parcel juga, dia kata dah sampai dekat depo custom, and then kalau kita tak ambil, kita akan disenarai hitamkan. So kalau macam orang-orang yang kurang IT sikit, dia kurang kesedaran, dah takut, saya ni polis, kalau macam tuan tak nak kena disenarai hitamkan, ataupun kredit kad tidak boleh diguna, kena membuat pembayaran dan sebagainya. So kesian orang-orang kat kampung ke, dia memang target, dia tengok orang dah pencen ke, dia ada, mungkin ada duit sikit, duit pencen dan sebagainya. So dah mula bayar, and then bila dia bayar dekat akaun Keldai. So dekat akaun Keldai ni, di mana bila polis membuat siasatan, dah lari, dia dah buat keluar duit dan sebagainya. Dan yang kita tahu daripada pelaporan daripada reporter dan sebagainya, kita nampak lah yang scammer ni, yang bila dia dapat duit kita, kesian duit-duit kita kan, duit-duit orang mangsa ni, dia pergi berjoli pula dekat situ. So orang kata kesimpulan saya nak buat kat sini, memang betul lah Tuan Syed cakap tadi, selepas kita bangunkan satu aplikasi, satu prasarana ataupun infrastruktur, dari segi operasinya kita kena orang kata kena tengok secara lebih detail, termasuk juga dengan keselamatan cyber. Dan insya-Allah kalau ada polisi yang baik dekat situ, maka yang lain-lain akan diikuti oleh pegawai-pegawai kita. Dia tengok dari segi operasi dah cantik dan juga keselamatan cyber. Saya harap saya memberi pencerahan lah Tuan Syed tentang keselamatan cyber ni. Terima kasih doktor. Saya bila doktor sebut tadi dan apa yang awal-awal saya lontak yang kita bincang tadi doktor mengenai dengan keselamatan, sebab dia melibatkan kerahsiaan semua pihak. Ya. Doktor ada sebut macam Mas Sejahtera. Salah satu, kalau orang tak sedar doktor, siapa yang tak scan Mas Sejahtera, dia mungkin disaman. Ya. Tetapi Mas Sejahtera itu telah menjadi petunjuk kepada orang, kalau nak buat jenayah, dia boleh tahu kita sekarang berada di mana. Betul. Jauh lagi dengan rumah dia tak boleh balik lagi. Ya. Doktor, sikit lagi, saya masih apabila saya terlibat dengan data asnaf, kita ada data penerima bantuan bulanan ada 14,000. Data mereka menjadi data yang secure untuk kita. Saya cakap benda tu terkawal, jamin. Tetapi dari segi doktor punya pengalaman, tambah pula tadi Mas Sejahtera, kalau doktor perasan kerajaan meletakkan satu pendaftaran dalam orang-orang miskin dalam e-census. Semua data-data ni dihimpun. Macam doktor sebut tadi, orang boleh, kalau dia seorang yang penjenayah, tak secure data kita, so dia boleh tahu ini ibu tunggal, umur dia 25 tahun, ibu tunggal umur 25 tahun. Betul. Duduk seorang diri. Alamat sekian tepat dengan nombor IC apa semua. Adakah data-data yang dihimpun oleh kerajaan ni doktor memang betul-betul secure doktor? Itu orang kata subjektif, Tuan Syed. Saya nak komen into detail sebab saya bukan owner
kepada orang kata aplikasi ataupun infrastruktur. Tapi dekat level dekat kerajaan persekutuan dan juga mungkin kerajaan negeri, kita boleh juga membantu. Contohnya kena ada organisation yang menjadi owner kepada aplikasi tersebut. Dia ada satu polisi yang dipanggil Information Security Management System. So that means dari segi polisi itu dia telah orang kata membuat polisi yang sebaik mungkin untuk menjaga data-data ataupun maklumat peribadi. Apa saya difahamkan Tan Sri KSN memang melihat lebih detail di mana dia panggil Cyber Security Malaysia, dia pihak kerajaan memperuntukkan sedikit dana untuk kita membuat audit sistem. So cyber security akan mengaudit sistem dekat kementerian komunikasi, kementerian yang lain. Contohnya bila dia sampai ke contohnya MySejahtera, berbalik kepada MySejahtera ni memang telah diaudit oleh pihak kerajaan dari segi keselamatan cyber. Walau macam mana ni, Tuan Syed, saya nak share juga, mungkin ada juga penonton daripada kerajaan persekutuan dan sebagainya. Kita, orang putih kata there's no silver bullet. Bila kita dah buat audit, kita dah buat setup tentang keselamatan cyber ni, dia tidak menjamin 100% tentang keselamatan cyber ni. So sebab penjenayah cyber ni, orang kata macam cerita movie lah juga, dia 3 langkah ke hadapan. So kalau kita letak, orang kata macam kat rumah padlock ke, kita letak CCTV, ada je cara dia untuk dia orang kata masuk kepada kita punya sistem. Sebab tu kalau macam dekat kementerian dan juga organisation, dia ada kita panggil Security Operation Center. Saya harap pegawai Tuan Syekh tentang zakat on touch ni, selain daripada pegawai yang tengok tentang admin, ada juga pegawai yang dia tengok dari segi keselamatan cyber. So kita panggil Security Operation Center lah. So dia akan memantau, membuat pemantauan orang kata 24/7 lah. So berbalik pada soalan Tuan Syekh tadi, saya berharap, sebab saya bukan dalam orang kata organisation MySejahtera dan sebagainya, dan saya merasakan memang dia ada membuat pemantauan dan insya-Allah lah kalau boleh tidak ada orang kata data breach di mana maklumat peribadi tentang lokasi dan sebagainya telah dicerobohi dan digunakan pakai oleh penjenayah cyber ni untuk perkara-perkara yang tidak baik ataupun keburukan. So insya-Allah dengan adanya polisi tentang keselamatan cyber, maka tentang keselamatan segala aplikasi dan infrastruktur insya-Allah adalah terjamin pada masa ini. Tapi kena be always worry, precaution. Jangan ingat kita duduk diam je apa, kita dah ada polisi, kita sentiasa kena memantau. Doktor, saya tertariklah doktor sebut antara word doktor tu ialah penjenayah ni dia lebih jauh ke depan. Kalau betul, kita pandai, dia lebih pandai. Kita dalam kita rancang macam sebut tadi lah, padlock tu dia lebih tahu dah kelang dari mana. Betul. Sebab tu saya bila kita duk baca movie Pak Sepa, kalau di polis marine digan penjenayah kot laut tak boleh dapat. Pasal dia tahu dah polis pakai speedboat tu CC power dia berapa. Betul. Samalah dalam dunia ini pun. Doktor, satu lagi perkara yang dekat dengan masyarakat dan orang ramai, bila kita berlaku pandemik COVID ini, sebenarnya semua orang terkejut dan kita belum bersedia. Tetapi akui bahawa teknologi data ni berperanan dalam membantu kita. Saya nak doktor komen, macam saya di lembaga zakat dan kawan-kawan di agensi-agensi yang terlibat dalam kita punya operasi ataupun industri, kita terlibat dalam hubung kait dengan orang ramai. Kalau kita tak cakna dan tak ambil berat tentang perkembangan teknologi ni,
bukan setakat agensi, kalau macam doktor sebut tadi lah, macam zakat, wakaf, kita ni agensi yang dekat dengan semua orang. Yang maksud saya sebut dekat semua orang ni doktor, kalau macam saya di zakat, pembayar zakat nak tahu saya buat apa. Penerima zakat juga nak tahu berapa dia dapat. Orang yang sedang memahati, indah ke zakat ni dengan diurus oleh begini. Mana semua orang yang nak ambil tahu. Saya belum pernah jatuh. Saya selalu ulang doktor, tak ada jabatan kerajaan atau agensi yang semua orang nak ambil tahu. Kalau majlis sukan, peminat bola aja dengan minat sukan tertentu aja, orang lain tak ambil peduli. Tetapi indahnya agama dalam zakat ni, ada satu institusi yang disebut kewangan sosial Islam. Dalam tu ada 8 asnaf, daripada fakir, miskin, mu'alaf, orang berhutang, orang pembebasan, sabilillah, Ibnu Sabil, merangkumi semua struktur manusia nak ambil tahu tentang zakat. Sebab tu saya hari ni doktor, saya belum berpuas walaupun doktor kata kita sudah ada zakat untas. Dalam pandangan doktor lah, benda apa lagi yang sepatut dalam COVID ni. Dulu kita sebut walaupun kita ada teknologi, kita boleh turun berjumpa dengan orang doktor. Hari ni nak jumpa dengan orang tak boleh, orang nak main kat kita pun tak boleh. Tak apalah, kita dah mula ada satu sistem yang boleh berkomunikasi. Apa benda yang lebih jauh daripada itu sebagai seorang doktor, sebagai seorang pembayar zakat dan pemerhati, apa yang patut agensi macam saya perlu ada dalam zaman sekarang, Dok? Itulah berbalik kepada apa yang Tuan Syekh tanya tadi. Saya juga orang kata sebagai penyelidik, kita kena membuat selidikan tentang gap yang ada. Macam tadi Tuan Syekh cakap akan ada aplikasi dekat masjid dan sebagainya. Sebab kita nak mengimarahkan, kita nak menggunakan teknologi dalam dakwah, dalam orang kata perspektif keislaman dekat situ. Dan kita kena membuat kajian. So daripada kajian tu mungkin ada juga suara-suara yang cakap tak kenalah dan sebagainya. Tak apa, kita ada filosofi agree to disagree. Kita akan memperhalusi tentang komen-komen, sama ada komen-komen yang baik ataupun kita main komen-komen yang panas. Kalau komen-komen yang panas tu kita akan buat due diligence dan sebagainya, dan kita memperbaharui kita punya polisi. Macam Al-Quran ni dia tak ada revision dah memang macam tu. Macam polisi kan, kita kena membuat revision. So dengan adanya komen-komen yang terbaru ataupun kaji selidik tentang apa gap yang ada, selain daripada Tuan Syekh dan lembaga zakat yang dah buat zakat on touch ni, saya tengok mungkin negeri lain tak ada buat. Saya mungkin tak betul, tapi saya tengok kat Kedah ni dah buat yang mana sangat senang untuk orang kata kepada end user, asnaf dan juga pemberi dekat situ. Teknologi ni dia nak facilitate, dia nak kita menggunakan supaya kerja kita senang dekat situ. Itu je. Dengan adanya yang kita kata revolusi POH IR ni, yang keempat ni, saya nak mengambil kesempatan kat sini juga dengan penonton, kita kena menggunakan. Sebab satu hari ni kita mungkin, saya dah tak ada pada masa hadapan, kita mungkin pergi ke dunia robot dan sebagainya. Macam dululah kita tengok televisyen sekarang ni dah makin orang kata slim. Kalau macam televisyen zaman saya dulu, kalau nak tengok cerita Bionic Man kena buka televisyen dan dia punya ketebalannya memang tebal, tapi sekarang ni dah semakin nipis dan sebagainya. Dan pada masa yang akan datang, dengan adanya kecerdasan buatan, dengan adanya teknologi dan sebagainya, mungkin robot dah ada dah. Nanti macam COVID-19 dah tak ada pelayan ataupun tukang serve makanan. That means kita pergi je kat mana-mana, semuanya telah akan dikendalikan oleh robot. Contohnya di Jepun kan. Jepun tak ada dah, kalau masuk kat kedai tu mungkin dah ada yang tukang buat masakan. Dia beli makanan tu dekat vending machine. Dia beli kat machine macam kita beli air dalam can tu kan. So kat situ semua telah disediakan. Berbalik pada soalan Tuan Haji tu, kalau boleh saya nak melihatlah into detail.
Contohnya daripada dokumen saya minta itu dokumen mungkin dokumen tu confidential. Kita nak tahu apa yang gap yang ada dalam apa ni objektif ataupun vision dan mission lembaga zakat ni, dan daripada situ mungkin kita boleh come out dengan new idea, creation dan sebagainya. Saya suka dalam suasana keislaman ni kita ada creativity dekat situ. Creativity di mana Mak Saleh ni orang putih ni kan, dia ada creativity sebagainya. Kita bawa creativity tu dalam dunia Islam dan kita kena kaji apa orang kata permasalahan yang ada. So benda ni saya kena melihat dengan lebih orang kata detail lagi. Saya tak dapat nak bagi secara spontan sekarang ni sebab saya kena tengok apa gap yang ada. Tapi kita berbalik pada perbincangan kita ni, dengan adanya teknologi, dengan adanya kaji selidik dan sebagainya, insya-Allah kita dapat orang kata berikan satu resolusi terhadap permasalahan yang ada. Cuma kita kena cari masalah, dan segala masalah ni insya-Allah Tuhan dah bagi kita apa ni macam mana kita nak come out dengan resolution. Contohnya yang balik kepada zakat on touch ni, mungkin dulu dari segi pemberian ataupun collection adalah satu permasalahan, tapi dengan adanya apa ni satu aplikasi yang Lembaga Zakat Negeri Kedah ni buat akan memudahkan semua orang. Dekat situlah saya cuba nak apa ni menjawab soalan Tuan Syekh tadi. Doktor, di samping saya juga merasai, dan kita bukan saya seorang, kita punya tim kekitangan di zakat, doktor. Saya pantau harian kutipan dan agihan tu, doktor. Di ofis saya, insya-Allah, doktor, lepas ni Doktor mai Kedah nak kena singgah di lembaga zakat. Saya di office saya tu ada 3 scoreboard yang real time, yang saya memang pantau harian kutipan dan agihan, data-data diagih, data-data apa nama lapor jum asnaf, tindakan dan sebagainya. Saya bulan 3 baru ni, bulan Mac, doktor, saya defisit 12 hari. I see. Kalau tanpa ada data, saya tak mungkin boleh tahu pagi ni defisit. Real time sebab data itulah yang sebenarnya dalam dunia zakat ni, data membantu merubah hukum. Orang tak faham. Hukum boleh berubah dengan dibantu oleh teknologi. Sebab sebelum ni, doktor, kita tidak bukan setakat merubah data, merubah kehidupan keluarga, tetapi hari ini kita kongsi, teknologi boleh merubah hukum. Sebelum ni belum ada hukum yang mana-mana pejabat zakat, pusat zakat boleh guna duit, boleh simpan duit zakat untuk musibah. Belum berlaku musibah. Sekarang musibah dah ada. Dan saya pantau dengan real time tu, sehari 2 hari saya bilang 12 hari saya defisit. Kalaulah defisit ni berterusan dalam COVID, struktur zakat mesti diubah. Agihan penerima bantuan kena ubah keseluruhan. Betul. Sebab kita tak ada duit. Duit nak agih sebab agihan berdasarkan kutipan. Dan sebut, doktor, ini dibantu pemantauan ni melalui Zot. Yep. Jadi doktor, saya ingat kita bagi pihak lembaga zakat ni kemungkinan lepas pada ini yang cyber security boleh jadikan Zot dan lembaga zakat ni, kita nak welcome lah apa researcher untuk bantu kita, doktor. Boleh. Tuan Syekh punya, untuk maklumat Tuan Syekh, memang kita ada engagement dengan Universiti Utara Malaysia. Nanti saya cuba apa ni connect lah siapa yang boleh membuat kaji selidik tentang keselamatan cyber ataupun tentang aplikasi. Memang Tuan Syekh terangkan tadi, apa yang saya tengok memang transparent lah. Satu lagi kreatif, real time, dan juga semuanya transparent. That means kita boleh tengok, orang ramai boleh tengok, dan tak ada persoalan-persoalan lah daripada situ dengan penggunaan digital tersebut. InsyaAllah lah nanti saya akan tengok dengan Universiti Utara Malaysia kalau ada penyelidik, dan sebab dekat apa ni Negeri Kedah, nanti sebab cuba buat kaji selidik lah.
Ya, Tuan Boleh Syed. doktor. Satu lagi doktor, info untuk doktor ialah bila kita ada zakat untas, bila saya dapat real time kutipan dan asnaf bertambah, dengan ZOT ni lah menyebabkan kami create satu lagi apa yang kita panggil sebagai asnaf care. Doktor boleh explore sekali lagi doktor asnaf care. Asnaf care ni kita real time. Saya perlukan beras berapa ribu kampit untuk diberi kepada siapa. Tapi ini bukan duit zakat. Ini adalah macam crowdfunding. Ya. Dan mereka boleh melihat berapa kita perlu, berapa dah kita agih, berapa dah kita bayar kepada pembekal, sekali dengan invoice kita dia boleh explore dalam tu. So transparent. Yep, transparent. Jadi alhamdulillah saya nampak dalam COVID itu doktor kita buka asnaf care. So kita punya collection tangkap pagi ni hampir 1 juta. Alhamdulillah. So siapa lah nak bagi kat kita 1 juta? Jadi ini kesedaran ni selepas kita wujud ZOT dan kita nampak kita kena cari sumber alternatif selain daripada zakat bagi tujuan manfaat asnaf doktor. Ya, betul. Saya ingat doktor yang terakhir perbincangan kita pada pagi ni doktor, satu soalan saya ialah yang melibatkan semua orang ramai. Kadang sedar atau tak sedar bahawa big data ataupun data-data yang sedang kita dapat maklumat informasi ini bagi orang yang train semua bila COVID ni doktor pakat nak berniaga. Jadi berniaga semua dia kata berniaga online ni modal tak banyak, birokrasi tak banyak, untung besar. Doktor komen sikit doktor. Memang dari segi big data ni kita lihat juga daripada perspektif ekonomi lah. So ekonomi keluarga, ekonomi individual dan juga ekonomi dari segi organisasi dan termasuk daripada negara lah. So dengan adanya platform-platform seperti contohnya Lazada dan sebagainya, maka orang kata dah senang orang nak buat promosi melalui Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan kalau kita nak buat transaksi, kita boleh menggunakan platform seperti Lazada. Kalau kita ada duit, Tuan Cik, kita ada Lazada Malaysia ataupun Lazada Kedah, di mana kalau kita membuat kaji selidik, banyak yang orang kata nak menaik tarafkan ekonomi dari segi bisnes. Dia tak nak bekerja. Macam saya bekerja je dengan kerajaan dan sebagainya. Tapi mungkin bab kata Rasulullah, kita kena membuat bisnes kan. Daripada bisnes tu insya-Allah rezeki tu lebih banyak kan, 90-10 dan sebagainya. So dengan adanya platform digital yang sedia ada tu, saya merasakan dengan COVID-19 kita dapat menggunakan platform digital. Contohnya kalau kita nak jual barang, kita tak perlu hantar sendiri. Kita boleh menggunakan Grab untuk diambil barang kat rumah kita. Katalah kita ada produk dan kita boleh hantar kepada kita punya pelanggan dekat situ. So nampak tak dari segi dengan adanya digital, revolusi yang keempat, fourth IR ni, industri level revolusi, sangat membantu dari segi individual, organisasi dan juga dekat tahap negara iaitu Malaysia lah. Itulah sedikit saya punya orang kata pencerahan kepada Tuan Syekh punya soalan tadi. Sedikitlah sebelum kita orang kata end kita punya session ni. Okey, doktor, saya sebut ni ialah bagi saya yang mengurus agensi zakat ni doktor, kita amat terasa bila berlaku pandemik. Bagaimana asnaf bertambah, kutipan kita agak sedikit terjejas, agihan kita meningkat mendadak, asnaf kita bertambah mendadak. Ini setahun COVID ni doktor, dia ada satu lagi asnaf, dia panggil asnaf mudah miskin. Saya labuh, saya letak asnaf mudah miskin ni, kena buang kerja. 2 minggu habis tak duit. Yelah. Kalau yang kena buang kerja simpanan 2 juta tu tak apalah. Ini pengawal keselamatan, pekerja kilang, pekerja kedai kena buang. Jadi benda-benda ni kesemua akhirnya pembelaan kepada mereka ini adalah agama daripada struktur zakat.
Bila suatu zakat tidak dapat menyantuni mereka dengan pendekatan teknologi ini, Doktor, kita lah yang rugi dan kita dipersalahkan. Betul. Sebab tu saya letak satu jihad. Hari ini saya dapat Doktor boleh bantu saya bahawa keindahan agama ini akan lebih terselah apabila teknologi ini kita guna. Ya, saya suka ayat ni. Jadi berbalik kepada bagaimana untuk kita mengangkat martabat agama ni melalui teknologi. Ya. Saya pinjam ayat Doktor tadi adalah teknologi ni kita guna untuk berdakwah. Sebab itu juga Doktor, bila berlaku pandemik COVID, sekolah tak boleh belajar. Semua pondok-pondok Kedah dengan Kelantan, Terengganu ni pondok banyak. Tok guru ni telah kita bekalkan laptop seorang satu. Okay. Supaya apa yang mereka sedang melajak di depan mereka itu puluhan ribu orang boleh ikut di luar. Yang ni kita bagi. Ini teknologi. Dulu ni tok guru yang duduk di dalam kampung orang tak kenal. Sekarang orang mula kenal. Pengaruh mereka semakin berkembang. Ilmu mereka semakin dikongsi. Kalau Doktor perasan sebelum ni orang tak pernah buat baca Yasin online apa semua. Lah sudah berlama-lama orang baca Yasin online. Yep. Ini maknanya mengundang keberkatan melalui teknologi. Jadi saya ingat Doktor, sebagai mukadimah pertemuan kita selama 1 jam hari ini, kita boleh memahami bahawa kepentingan teknologi bukan sekadar untuk perniagaan, ekonomi, tetapi kita bercakap sekarang ialah lebih kepada membangunkan agama, dakwah melalui teknologi. Ya, betul. Sebagai rumusan Doktor, saya bagi kat Doktor untuk Doktor tinggalkan apa saja kata-kata pesan Doktor dan harapan Doktor. Sila. Terima kasih Tuan Syekh kerana menjemput saya lah untuk hari ini. Orang kata satu pengalaman yang orang kata different lah. Sebelum ni saya jadi penceramah ataupun speaker conference yang teknologi dan sebagainya. Dan saya telah dibawa, alhamdulillah, ke orang kata domain keislaman. So saya, background saya ialah sebagai teknologis kan. So orang kata dah hujung-hujung umur ni kita nak contribute balik lah dekat dunia keislaman, dan kita bawa macam teknologi supaya kita embrace teknologi dalam dunia keislaman. Itulah saya punya objektif, orang kata dah umur dah akhir-akhir ni. Dan kalau ada apa-apa yang saya boleh bantu pada masa hadapan, mungkin kita boleh berhubung. Dan untuk penonton, cuba elakkan apa ni, orang kata tentang scam ni. Selalunya scam ni bila kita orang kata kita telah diduga, kita sedang diduga sekarang ni dengan apa ni COVID-19, jangan kita terpedaya dengan sebarang orang kata offer. Kadang-kadang kita tengok benda tu macam terlalu baik kan. Terlalu orang kata kalau kita nak buat investment kan tentang ekonomi dan sebagainya, bila kita mendapat pampasan, contohnya kalau dibuang kerja dapat pampasan dan orang ni dia dah tahu kita kena buang kerja dan dia datang, okey cik cuba buat investment. Kalau macam investment ni nampak terlalu orang kata baik, terlalu cantik, maka kita cuba menggunakan daya pemikiran kita. Kalau kita rasa macam tak betul, boleh menghubungi Cyber Security Malaysia contohnya, ataupun pihak-pihak yang lebih cerdik pandai lagi, supaya kita tidak menjadi mangsa lah pada masa hadapan. So, guna teknologi untuk kebaikan dan kita selalu awasi diri kita, jangan gunakan teknologi. Kadang-kadang teknologi juga ada dia punya keburukan. So, kalau apa-apa, kita tingkatkan kesedaran kita dari apa ni awareness. Sebab tu dekat Cyber Security Malaysia kita ada satu department, kita panggil apa ni department mendakwah dari segi menggunakan apa ni teknologi dan dalam dunia orang kata keislaman dekat situ. Itu je lah Tuan Haji. Itu je yang saya cuba apa ni membuat apa ni pengakhiran katalah untuk kita punya sesi pada hari ini. Terima kasih yang berbagi Dr. Aswami Fazilah dan Dr. Muhammad Arifin. Sama. Tuan-tuan, saya hari ini kita rakan-rakan di
page FB Lembaga Zakat Betul, kita boleh kenal secara mendalam orang yang terlibat dalam cyber security Malaysia dan boleh memberi nasihat, pandangan. Dan kita dalam hidup ni doktor, kita sebab nasihat doktor tadi adalah berhati-hatilah dengan teknologi dan manfaatlah teknologi, kalau saya boleh rumuskan macam tu. Tetapi dalam hidup kita ni doktor, kita sentiasa berperang dengan nafsu. Kecanggihan bila letak dengan nafsu yang sentiasa berperang, kadang-kadang dia banyak menahan nafsu lah. Tekan saja, kita tas saja di kita punya skrin, terbanglah duit kita 50,000, kita dah puasa tu esok nak untung 1 juta. Jadi macam itulah kita berperang. Apa pun doktor, saya bagi pihak rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita pagi ini, merakamkan panggilan terima kasih kepada Lembaga Doktor kerana 1 jam memperuntukkan masa untuk kami, khususnya di Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan ucapan terima kasih atas kesediaan doktor. Bantulah kami dalam bagaimana untuk kita menggunakan teknologi dalam agensi zakat. Saya amat yakin, dan doktor dalam masa 3 tahun saya spend hampir lebih daripada 2 juta untuk fasilitis bagi tujuan teknologi doktor. Untuk bagi saya hari ini, saya tidak perlu mengambil kaki tangan yang lebih dan ramai. Hari ini orang bercakap mungkin satu hari asnaf kita hantar duit pakai drone ya. Siapa yang terlangkap tak boleh. Ini benda-benda yang sedang kita bincang. Kalau dulu orang kena ambil orang ramai kerana buka kaunter zakat, sekarang orang tak perlu buka kaunter. Jadi benda-benda macam tu perlu kepada bimbingan dan nasihat daripada orang yang tepat supaya kita tidak tersasar dalam memandu agensi. Sebab itu saya namakan nasihat doktor dalam untuk kita bangunkan peraturan ataupun polisi yang kita bincang hari ini sedikit banyak boleh membantu kami dan amat membantu sebenarnya sebagai pembuka jalan dalam kita berkenal selama sejam ni doktor. Ya, insyaAllah. Sekali lagi mewakili rakan-rakan dan semua kita ucap terima kasih. InsyaAllah doktor kita jumpa lagi, dan amanah kami doktor kalau ke Kedah, ke utara, mesti singgah di Lembaga Zakat Kedah. Okey, saya take note benda tu. Terima kasih. Baik. Terima kasih doktor, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi dengan topik-topik dan kita kenali personaliti orang yang bertanggungjawab dalam bidang yang berbeza untuk kita kongsi pengalaman dan ilmu bagi manfaat kita bersama. Jumpa lagi. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.